Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Maisarah binti Razali selaku moderator untuk sesi temu ramah kita pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan ke sesi seterusnya, alangkah baiknya jika kita berkenalan dengan tetamu-tetamu kita pada hari ini. Bersama saya pada pagi ini, saya Nur Ifa Hazimah binti Alexius dan saya Wanzi Ismailina binti Wan Azmi. Terima kasih kerana sudi menghadirkan diri ke dalam sesi temu ramah kita pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan, tema yang akan kita bincangkan pada pagi ini adalah sangat relevan pada zaman sekarang, iaitu peranan komunikasi era digital dalam memelihara bahasa dan memupuk perpaduan. Sebelum itu, bolehkah saudari-saudari sekalian memberitahu apakah itu sebenarnya komunikasi? Baiklah, saudari Maisarah, terima kasih atas pertanyaan tersebut. Jadi, komunikasi di sini bermaksud satu proses penyampaian maklumat, idea ataupun pendapat melalui ucapan, penulisan, isyarat serta tingkah laku. Jadi, lazimnya seseorang individu menggunakan pelbagai cara untuk berkomunikasi antara satu sama lain berdasarkan konteks ataupun message yang ingin disampaikan. Jadi, komunikasi juga selalunya berlaku secara dua hala, iaitu melibatkan dua pihak ataupun lebih. Jadi komunikasi di sini ianya berlaku secara berterusan dan aktif, di mana penyampai menyampaikan maklumat dan pendengar memberikan respon ataupun maklum balas terhadap maklumat yang disampaikan. Contoh situasi termasuklah perbincangan, mesyuarat, sesi soal jawab dan forum. Jadi tujuan komunikasi di sini adalah untuk mencapai kata sepakat dan matlamat bersama. Selain itu, komunikasi juga terbahagi kepada dua jenis, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Yang pertama, komunikasi lisan bermaksud proses penyampaian maklumat dengan menggunakan suara, intonasi ataupun nada suara. Jadi di sini komunikasi ini berlaku melalui mulut ke telinga pendengar. Yang kedua, komunikasi tulisan pula prosesnya sama dengan komunikasi lisan. Cumanya proses penyampaian maklumat ini berlaku melalui bentuk penulisan ataupun dalam bentuk tulisan. Penyampai juga ataupun penulis berkemampuan untuk menulis maklumat dan menyimpannya dan digunakan untuk pada masa akan datang. Terima kasih saudari Maisarah dan saudari Hazimah. Seterusnya, komunikasi ini secara umumnya didefinisikan sebagai proses pertukaran maklumat antara individu dan kumpulan yang bertujuan untuk mewujudkan interaksi yang efektif. Tapi komunikasi juga mempunyai laras bahasa yang pelbagai yang perlu disesuaikan dengan sesuatu situasi ataupun keadaan tertentu. Tapi adakah saudari-saudari semua tahu apakah maksud laras bahasa itu? Laras bahasa itu bermaksud variasi gaya bahasa yang digunakan bergantung kepada konteks, tujuan dan audiens. Laras bahasa dalam komunikasi ini terbahagi kepada beberapa jenis, termasuklah laras bahasa kanak-kanak, laras bahasa umum dan laras bahasa agama yang masing-masingnya mempunyai fungsi-fungsinya yang tersendiri. Dalam sesuatu komunikasi juga sangat mementingkan komunikasi yang berkesan dan berhemah. Jadi sebelum memulakan sesuatu komunikasi itu, kita perlulah mengetahui apakah ciri-cirinya. Ciri-ciri komunikasi yang berkesan termasuklah komunikasi penyampai perlulah menyampaikan maklumat secara teratur, di mana ia bertujuan untuk mengurangkan kekeliruan antara para pendengar. Selain itu, penyampai juga perlulah menyampaikan maklumat secara jelas dan tepat, di mana ia bertujuan untuk memudahkan pendengar untuk memahami. Manakala ciri-ciri komunikasi yang berhemah pula ialah penyampai perlu mengelakkan penggunaan nada yang kasar, iaitu nada yang sinis ataupun ejekan, bagi mengelakkan berlakunya konflik sepanjang komunikasi itu berlangsung. Akhir sekali, ciri-ciri komunikasi berhemah juga ialah penyampai perlu menyampaikan maklumat, penyampai perlu terbuka ketika berlakunya komunikasi, kerana kadang-kadang pandangan pensi penyampai dia kurang baik daripada pandangan ahli-ahli yang lain. Jadi pandangan ahli-ahli yang lain itu perlu juga diambil untuk kita teliti pandangan tersebut agar sesuatu masalah boleh diselesaikan dengan cara yang tepat. Itu saja daripada saya. Terima
Terima kasih Saudari Hazimah dan Wazi atas penerangan yang cukup menarik itu tadi. Jadi, komunikasi itu sebenarnya proses pertukaran maklumat dan idea yang terbagi kepada dua bahagian kan? Iaitu lisan dan tulisan. Saudari Hazimah, jadi sekarang kita sedang melakukan komunikasi lisan kan? Tepat sekali Saudari Maisara. Baiklah saudari-saudari sekalian, sebagaimana yang kita sedia maklum, komunikasi dalam era digital sekarang semakin berkembang dengan pesat. Jadi bagaimanakah media sosial dan platform digital dapat mempengaruhi gaya kita berkomunikasi pada hari ini, khususnya dalam memelihara bahasa dan memupuk perpaduan kaum? Sebenarnya persoalan ini sangat menarik kerana kita tahu bahawa media sosial ataupun platform digital ini semakin berkembang pesat. Jadi di sini saya akan menerangkan bagaimana media sosial ataupun platform digital ini mampu memupuk perpaduan negara khususnya dalam generasi masa kini. Jadi yang pertama, media sosial ini ataupun platform digital merupakan ataupun boleh menjadi penghubung antara rakyat yang pelbagai. Seperti yang kita tahu, capaian jaringan internet pada masa kini sangat pantas dan meluas. Maka seseorang individu daripada latar belakang kaum maupun agama yang berbeza boleh berhubung, berkomunikasi, berinteraksi, dapat berkongsi maklumat, bertukar-tukar pendapat serta berkenal-kenalan dengan orang lain. Jadi keadaan ini bukan sahaja mampu meningkatkan kefahaman ataupun toleransi antara kaum, malahan ianya juga mampu mewujudkan silang budaya dalam masyarakat kita. Sebagai contoh, masyarakat daripada yang tinggal di Semenanjung boleh belajar adat dan budaya daripada masyarakat yang tinggal di Sabah dan Sarawak, dan begitulah sebaliknya. Jadi di sini wujudlah kita dapat menimba ilmu, dapat mempelajari sesuatu budaya yang baharu daripada masyarakat kita sendiri. Yang kedua, media sosial dan platform digital ini, kita dengan menggunakan medium ini kita dapat menyebarkan maklumat ataupun mesej-mesej yang berbaur perpaduan dan kempen kesedaran kepada orang di sekeliling kita. Sebagai contoh, saya ambil seorang pempengaruh yang bernama Khairul Amin. Saudari berdua kenal Khairul Amin? Kenal? Jadi di sini pempengaruh ini merupakan seorang yang terkenal dan beliau memberikan impak yang positif kepada masyarakat kita. Contohnya, beliau mempromosikan nilai-nilai moral dalam video-video yang dihasilkan oleh beliau, dan beliau menyebarkan video tersebut dalam TikTok, Instagram dan sebagainya. Jadi yang ketiga pula, media sosial dan platform digital ini mampu menjadi wadah perpaduan rakyat dalam aspek sukan juga. Contohnya pada tahun ini berlangsungnya sukan Olimpik di Paris kan? Betul. Jadi walaupun lokasi sukan ini jauh dari negara kita, ianya tidak dapat mematahkan semangat rakyat dan para atlet negara untuk berjuang dalam sukan tersebut. Masyarakat kita mampu menyampaikan pesanan, motivasi, semangat dan katakan semangat kepada para atlet negara kita. Jadi di sini kita dapat lihat bahwa komunikasi itu berlaku dan ianya mampu memupuk perpaduan negara. Ianya mampu menyatu padukan masyarakat kita dalam aspek sukan ini. Itu saja daripada saya. Bagaimana pula kalau dalam aspek mengekalkan bahasa, saudari? Sebenarnya media sosial serta platform digital ini banyak memberi pengaruh kepada pelbagai golongan masyarakat, terutamanya golongan muda. Hal ini kerana saya yakin bahawa golongan muda pada masa kini banyak menghabiskan masa-masa mereka dengan melayari platform digital ini. Jadi apabila mereka banyak menghabiskan masa mereka dengan melayari platform tersebut, maka mereka akan mengetahui apa yang terbaru dari semasa ke semasa, dan golongan muda mudah terpengaruh dengan perkara-perkara baru tersebut dan mula hendak mengikuti apa yang terbaru itu tanpa memikirkan kesan positif dan kesan negatif daripada perlakuan mereka tersebut. Isu ini tidak boleh lari daripada aspek
aspek bahasa juga tidak boleh lari daripada isu ini. Walau bagaimanapun, media sosial dan platform-platform digital ini juga banyak membantu dalam usaha untuk memelihara bahasa. Contohnya, dengan hadirnya platform-platform ini, para pendidik boleh berkongsi pengalaman serta pengetahuan mereka terhadap bahasa dengan pelbagai golongan masyarakat dari serata dunia. Jadi, golongan masyarakat itu boleh mengetahui serta menambahkan pengetahuan mereka yang sedia ada tentang bahasa-bahasa terutamanya bahasa Melayu ini. Selain itu, dengan hadirnya juga teknologi-teknologi kini, para teknologi ataupun para pencipta aplikasi boleh mencipta aplikasi seperti Duolingo ataupun Kamus Dewan untuk membantu generasi muda mendalami serta mempelajari bahasa Melayu itu di mana sahaja mereka berada serta bila-bila masa sahaja. Namun usaha ini berbalik kembali kepada setiap individu tersebut, kerana sama ada mereka mahu ataupun tidak, kerana kesedaran ini penting, kerana kesedaran ini penentu bagi mereka sama ada ingin meneruskan ataupun memberhentikan langkah mereka dalam sesuatu usaha. Saja daripada saya. Itu saya juga bersetuju bahawa komunikasi sekarang dapat mempengaruhi komunikasi kita sekarang dipengaruhi dalam media sosial dan platform digital. Namun saya juga ada mendengar bahawa media sosial ini dapat memberikan banyak kekurangan, terutamanya dalam aspek penggunaan bahasa. Jadi bolehkah saudara sekalian mengulas sedikit tentang perihal tersebut? Terima kasih saudari Maisarah. Tidak dapat saya nafikan bahawa penggunaan sosial media dan platform digital ini banyak memberi kekurangan ataupun keburukan kepada pelbagai golongan ini. Antara keburukan yang dapat saya dapat ulaskan di sini ialah penyimpangan bahasa atau khususnya lagi penggunaan slang ataupun perkataan singkatan. Media sosial ini banyak memperkenalkan perkataan baharu, perkataan singkatan ataupun penggunaan bahasa yang lebih santai. Menurut David Crystal 2006, dia menyatakan bahawa isu ini bukanlah isu yang baharu, tapi dia menjadi kelaziman bagi setiap golongan masyarakat setelah hadirnya penggunaan internet ini. Kesannya pengguna tersebut dia akan mengurangkan pendedahan terhadap bahasa baku ataupun bahasa formal. Akibatnya pengguna-pengguna internet ini dia akan menghadapi masalah jika mereka perlu berhadapan dengan situasi formal di mana mereka perlu mengubah percakapan mereka daripada percakapan yang mempunyai slang ataupun percakapan singkatan tadi kepada percakapan lebih profesional ataupun formal. Yang kedua pula ialah kurangnya pendedahan terhadap bahasa baku, di mana jika kita dapat lihat pada masa kini di media sosial kurang pendedahan ataupun perkongsian pengetahuan berkaitan dengan konteks akademik ataupun konteks formal. Menurut kajian Shirley Bryce Hurst pada tahun 1983, dia menyatakan bahawa penggunaan bahasa baku ini boleh memupuk ataupun mewujudkan pemikiran yang kritikal ataupun tersusun, di mana ia dapat membantu generasi muda ataupun golongan-golongan masyarakat berfikir secara luar kotak ataupun secara lebih mendalam. Dengan adanya media sosial yang mempunyai pelbagai bahasa yang singkatan, bahasa-bahasa yang singkatan ataupun bahasa-bahasa slang tadi, maka golongan muda tu akan kurang terdedah kepada penggunaan bahasa baku yang betul dan menyebabkan dia terjebak kepada penggunaan bahasa yang tidak formal ataupun ringkas. Sahaja daripada saya. Saya juga bersetuju dengan saudari Wanizi bahawa walaupun kita tahu media sosial ataupun platform digital ini mampu memberikan banyak kebaikan ataupun kepentingan dalam hidup kita, namun ianya juga memberikan kekurangan dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam aspek penggunaan bahasa.
Contohnya, media sosial ataupun platform digital ini ianya mampu menyebabkan pengaruh bahasa asing masuk ke dalam bahasa komunikasi seharian kita. Seperti mana yang kita tahu bahwa tren pada masa kini adalah mengakses bahan-bahan hiburan seperti lagu, filem ataupun drama dalam bahasa asing. Jadi di sini ianya akan menyebabkan pencemaran bahasa dalam penggunaan kosakata, frasa-frasa ataupun perkataan yang tidak sesuai dalam kehidupan seharian. Contohnya penggunaan bahasa yang kasar namun dalam bahasa asing. Kemudian perkataan itu disampaikan kepada orang lain. Jadi di sini ianya mampu menyebabkan pertelingkahan ataupun perbalahan antara kita. Yang kedua, kekurangan media sosial ataupun platform digital ini adalah seperti yang Saudari Wanzi katakan tadi adalah penggunaan singkatan bahasa. Namun saya ingin katakan di sini adalah penggunaan bahasa rojak. Jadi apabila berlaku asimilasi bahasa rojak dengan bahasa baku kita, ianya akan menyebabkan komunikasi di sana kurang berkesan dan akan menyebabkan kesalahpahaman dan salah tafsir dalam masyarakat kita. Jadi kesan-kesan kekurangan media sosial dan platform digital ini ianya akan menggugat perpaduan negara kita, akan menyebabkan pertelingkahan yang mana perkara kecil boleh menjadi perkara yang besar. Terima kasih saudari-saudari sekalian. Benarlah kata orang bahawa dunia di hujung jari ini sememangnya mudah kan, tetapi banyak juga cabarannya. Antara salah satu cabaran yang berlaku dalam komunikasi digital ini adalah bahasa yang digunakan adalah kurang berhemah, terutamanya ketika mereka menyentuh isu-isu sensitif, saudari-saudari sekalian. Jadi, bagaimanakah isu sensitif ni? Bagaimanakah caranya untuk kita mendidik pengguna di luar sana menggunakan bahasa yang lebih berhemah dan lebih beradab ketika berhubung dalam talian? Terima kasih Saudari Maisarah. Pada pandangan saya, untuk mendidik pengguna-pengguna internet ini untuk berkomunikasi secara lebih berhemah dan bertanggungjawab ini memerlukan pendekatan yang holistik agar setiap usaha yang dilakukan itu tidak menjadi sia-sia. Antara inisiatif yang dapat kita lakukan termasuklah kita dapat menunjukkan contoh atau tauladan yang baik kepada pengguna-pengguna yang lain. Contohnya, pengguna yang lebih berpengalaman boleh menunjukkan cara yang betul untuk menyampaikan pandangan atau pendapat peribadi secara profesional agar tidak menyinggung mana-mana pihak, terutamanya dalam perbincangan isu sensitif ini. Selain itu, pihak yang berkuasa ataupun pengendali sesuatu platform boleh menggariskan etika dan adab ketika melakukan ketika berkomunikasi dalam sesuatu platform, serta pihak berkuasa juga boleh mengambil tindakan akan pengguna-pengguna yang melanggar etika-etika tersebut. Tetapi pengguna perlulah diberitahu terlebih dahulu tentang etika-etika yang telah ditetapkan dalam sesuatu platform, dan pihak berkuasa juga harus memberitahu atau memaklumkan kepada pengguna-pengguna internet untuk bagaimana cara mereka untuk melaporkan komen-komen sensitif ataupun komen-komen yang dapat menyinggung perasaan orang lain kepada pihak berkuasa agar kita dapat bekerjasama untuk membendung masalah ini. Akhir sekali, kita juga sebagai pengguna internet perlulah bersifat empati serta memikirkan perasaan orang lain sebelum mengeluarkan kenyataan ataupun sebelum ingin memberi komen terhadap sesuatu isu-isu tertentu. Apa yang boleh saya nasihatkan di sini ialah berfikirlah sebelum kita mengeluarkan kata-kata agar kita tidak menyinggung perasaan mana-mana pihak serta menimbulkan sebarang konflik. Itu sahaja daripada saya. Saya juga bersetuju dengan pendapat Saudari Wanzi, dan kasihan sebenarnya kepada mangsa-mangsa yang terlibat dengan kecaman. Mereka mungkin akan mengalami masalah mental dan akan mengalami stres. Ya, betul. Jadi seterusnya saya harap
pandangan Saudara Wanzi dapat membuka mata para pengguna internet di luar sana supaya lebih beradab ketika mengeluarkan kata-kata sebelum menghantar video atau apa-apa kandungan dalam video tu sebelum menghantarnya. Jadi, masalah dan cabaran yang seterusnya pula yang sering berlaku dalam komunikasi digital adalah apabila komunikasi dalam digital semakin dominan, interaksi fizikal dalam kalangan masyarakat semakin kurang. Jadi bagaimanakah saudari dapat menyelesaikan masalah tersebut? Apakah pandangan saudari dalam masalah ini? Okay, jadi di sini kita lihat bahawa teknologi pada masa ini ianya berkembang pesat dan maju. Jadi bila kita lihat pada masyarakat kita pada hari ini, kekerapan menggunakan media sosial ataupun platform digital ini meningkat tinggi. Jadi di sini ianya menyebabkan kekurangan interaksi fizikal antara masyarakat. Jadi apabila kekurangan interaksi fizikal dalam masyarakat ini, ianya boleh menyebabkan kekurangan pengetahuan mengenai orang di sekeliling kita, terutamanya dalam segi adat budaya, kehidupan seharian orang di luar sana. Jadi apakah yang kita perlu ambil sebagai inisiatif ataupun pendekatan untuk mengurangkan masalah ini ataupun mengatasi masalah kekurangan interaksi fizikal dalam masyarakat kita, terutamanya di negara kita ini. Yang pertama sekali, sebenarnya inisiatif ini boleh diambil, boleh dilakukan oleh pelbagai pihak. Ianya merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk kita sendiri. Tanggung jawab pihak-pihak yang berkaitan seperti badan-badan bukan kerajaan ataupun pihak kerajaan sekalipun. Jadi di sini yang pertama kita boleh mengadakan ataupun menganjurkan satu program kebudayaan secara berkala ataupun aktiviti-aktiviti yang melibatkan keterlibatan masyarakat di sekeliling. Contohnya seperti perayaan hari raya ataupun penganjuran gotong royong di taman perumahan. Jadi apabila program-program ini dilaksanakan, ianya boleh melibatkan semua individu di satu lokasi tersebut untuk bekerjasama, untuk berkumpul dan melakukan interaksi sosial. Jadi di sini ianya dapat mengatasi interaksi fizikal, mengurangkan masalah kekurangan interaksi fizikal dalam masyarakat kita. Bukan itu sahaja, antara inisiatif badan bukan kerajaan juga adalah saudari-saudari tahu acara ataupun program yang dipanggil Kereta Api Sarong. Ini kali pertama saya mendengarnya. Jadi program ini telah dilaksanakan, sebenarnya sudah lama dilaksanakan di negara kita. Cumanya pada tahun ini ianya dilaksanakan secara besar-besaran pada 14 September tahun ini, bersempena dengan Hari Kemerdekaan yang ke-67 negara kita. Jadi program Kereta Sarong ini ianya menerima respon yang positif, reaksi yang positif daripada masyarakat, kerana ianya sangat program-program ataupun aktiviti yang dilaksanakan dalam program ini adalah sangat menarik dan masyarakat sangat teruja untuk mengikuti aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan. Jadi program ini bertemakan sarong. Jadi masyarakat yang mengikuti program ini akan mengenakan sarong ataupun pakaian tradisional dan pergi ke stesen-stesen tertentu yang sudah ditetapkan oleh penganjur dan akan dibawa ke lokasi rahasia, lokasi-lokasi rahasia. Jadi di setiap lokasi-lokasi ini terdapat aktiviti yang mampu menggalakkan interaksi antara masyarakat kita, yang sekaligus mampu memupuk dan menyatu padukan rakyat di negara kita. Jadi saya rasa bahwa program Kereta Api Sarong pada tahun ini merupakan salah satu inisiatif yang sangat menarik dan berkesan, yang mampu mengurangkan masalah kekurangan interaksi fizikal dalam masyarakat kita. Itu saja dari saya. Sungguh menarik pendapat saudari tadi. Jadi
Saya berharap yang inisiatif-inisiatif yang disebutkan tadi dapat membuka mata pengguna internet di luar sana, dan perkara ini akan meningkatkan lagi interaksi fizikal dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam memupuk perpaduan. Baiklah, nampaknya kita sudah tiba masa mencemburui kita, jadi ini mungkin merupakan soalan terakhir yang akan diutarakan. Apakah harapan saudari-saudari berdua tentang masa depan dalam era komunikasi digital, terutamanya dalam kalangan masyarakat? Saya berharap agar bahasa Melayu dapat dikekalkan sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi di negara kita, dan saya juga berharap agar martabat bahasa Melayu dapat sentiasa dipandang tinggi sama ada dalam kalangan masyarakat dalam ataupun di luar negara. Saya menyeru agar semua pihak memainkan peranan, terutamanya pihak ibu bapa dan pihak sekolah, untuk memainkan peranan untuk menggalakkan golongan muda ini menggunakan bahasa Melayu yang betul dalam perbualan ataupun percakapan seharian mereka, sama ada secara fizikal ataupun digital. Akhir sekali, saya berharap agar platform digital ini digunakan secara berhemah untuk memupuk perpaduan negara, untuk memupuk perpaduan persefahaman serta mempromosikan nilai perpaduan agar perpaduan di negara kita dapat dipelihara walaupun menghadapi pelbagai cabaran dengan kehadiran teknologi-teknologi yang kian canggih pada hari ini. Saya juga berharap bahawa media sosial ataupun platform digital di negara kita ini digunakan dengan secara berhemah, terutamanya dalam penggunaan bahasa. Jadi saya juga ingin tekankan bahawa generasi pada masa kini ataupun yang akan datang boleh memelihara bahasa kebangsaan kita, iaitu bahasa Melayu, dan bahasa ini ataupun perkara ini tidak dipandang remeh, kerana bahasa Melayu ataupun bahasa kebangsaan ini merupakan bahasa komunikasi seharian kita. Kita berkomunikasi menggunakan bahasa yang sama. Jadi apabila kita menggunakan bahasa yang sama dalam kehidupan seharian, maka ianya dapat mengukuhkan hubungan antara masyarakat yang pelbagai kaum. Jadi bukan itu sahaja, generasi pada masa kini juga perlulah mengelakkan daripada menjadi batu api ataupun musuh dalam selimut. Di sini kita haruslah mengelakkan diri kita untuk menjadi musuh kepada bangsa kita sendiri. Itu saja daripada saya. Baiklah, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung sesi temu ramah. Saya ingin berterima kasih kepada saudari Hazimah dan Wanzi atas penerangan yang cukup menarik dan penuh makna itu tadi. Saya juga berharap bahawa sesi kita kali ini dapat membuka mata masyarakat di luar sana tentang cara yang sebenar-benarnya dalam menggunakan komunikasi era digital. Baiklah, saya juga berharap bahawa perkara-perkara seperti kecaman dan saling menghina itu akan berkurangan, kerana ini bukan sahaja dapat menjaga identiti bahasa, malahan juga dapat memupuk perpaduan antara kaum. Baiklah, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudari Hazimah dan Wanzi kerana sudi meluangkan masa dalam sesi temu ramah kita pada pagi ini. Baiklah, salam sejahtera, Assalamualaikum, dan sampai berjumpa di sesi seterusnya. Terima kasih.